Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Terima kasih kerana telah hadir pada sesi kita pada malam ini bersama saya di dalam BTC Education Webinar #VEW. Untuk topik kita pada hari ini berkenaan dengan IPO. Terima kasih diucapkan kepada Tok Moh daripada Akademi Komoditi Malaya. Terima kasih diucapkan di sana, baju kuning tu Tok Moh, kerana telah mengajak komuniti Akademi Komoditi Malaya ni untuk join ke sesi IPO kita. Kita nak kenal IPO ni yang orang kata boleh listing je profit. Macam mana tu? So kita akan rungkaikan sedikit berkenaan dengan asas-asas IPO dan macam mana nak mohon IPO tu untuk anda. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Head Supervisory Branch kita. Kita ada Mr. Ruben Diasla, Mr. Head Supervisory Branch, Supervisory Perak Region untuk RSB Investment. Kita juga ada Encik Wan Asmadi bin Wandan, merupakan Branch Manager untuk RSB Investment Teluk Intan. Jadi sebelum saya meneruskan sesi sharing saya pada malam ini, izinkan saya menjemput Encik Wan Asmadi untuk menyampaikan sepatah dua kata daripada RSB Investment punya side. So dipersilakan Encik Wan. Assalamualaikum. Terima kasih Win. Audio okey Win ya? Okey, audio jelas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama kita. Especially kepada saudara Akmal Ajuddin Zulkifli ataupun dikenali di Persada traders ni Tok Moh. Okey. Terima kasih Tok Moh. Okey. And then semua sahabat-sahabat dari Akademi Komuniti Malaya yang bersama kita, ada yang dari Akademi dan ada juga kawan-kawan sahabat-sahabat yang daripada luar. Okay, so selamat datang semua, selamat datang sekali lagi. Okay, so topik pada hari ini of course IPO. Ya, IPO kita dengar IPO, of course nanti kita akan dengar lebih lanjut, diberi kupasan oleh sahabat saya Vin, okay, tentang IPO, apakah prospeknya, apakah IPO ni boleh membawa kebaikan kepada saya, kan, kepada kita. Okay, so before this, before that, saya nak minta izin sedikit sebanyak dalam 5 hingga 10 minit macam tu. Saya akan just wrap up promo-promo yang kita ada sekarang di RSB IB, ya. Of course yang mula-mula sekali yang tuan nampak di screen paparan tu, zero fee brokerage on us. Okay, maksudnya tuan-tuan nanti bila buka saja account trading dengan kita, buka melalui online lah, online kita panggil eKYC, tapi tuan-tuan buka dekat TradeSmart, buka open account. Bila buka account, open account, trading account ni melalui eKYC ni, bila account tu dah buka, tuan-tuan dapat trade besok, free brokerage up to RM1,000 sehingga RM1,000, okay, dalam tempoh sebulan. Daripada dibuka account lah. Okay, so di sini kita ada free CDS juga, tak payah bayar. RM10 tu kita akan waive, kita akan refund balik. Tuan-tuan yang buka RM10 bayar dulu tu kita akan refund balik. Okay, so this is promo yang pertama. Okay, up to RM1,000 brokerage percuma atas RSB IB. RSB belanja lah, macam tu lah. Okay, so next Win. Okay, mana yang hadir pada malam ini, kita nak bagi orang kata apa, pengiktirafan lah, terima kasih. So dengan sebab itu kita akan waive semua. Kalau nanti bila buka trading account nanti, CDS fee kita akan waive pada yang hadir malam ini. So Vin tahulah siapa yang hadir malam ni. So semuanya layak, tak perlu bayar RM10 CDS. Okay, so itu apa yang kita dapat beri sebagai pengiktirafan. Terima kasih kami kepada anda semualah, ya. Din. Okay, sekarang ni kita ada every market day. Every market day pukul 8 pagi sharp kita ada apa yang dipanggil sebagai RSB Morning Kappa 88. Every market day, ya. Tetapi Facebook ni adalah closed group. Tuan-tuan perlu ataupun kena ada akaun di IB. Buka trading account dengan kami dulu, baru apply, baru boleh join FB close group inilah. So dalam sesi ini
dalam masa maybe 10 to 15 minutes, sometimes 20 minutes every day. Kita akan kupas counter-counter yang tertentu, news-news daripada US, daripada Europe kan, berkaitan, amat berkaitan dengan information yang kita perlukan untuk trading kita lah. Okay, so yang bagi yang memberi yang kata apa ulasannya tu adalah daripada RSB Research ya. Dia ni semua certified analyst ya. Salah seorang certified analyst ni mungkin tuan-tuan pun pernah dengar nama dia, Emry ya. Emry Izzat. So dia ni dia macam dia mendapat analyst terbaik lah untuk 2022 oleh poll poll yang dibuat oleh Asia Money okay. So this is apa yang kita dapat memberi khidmat kepada pelanggan-pelanggan kita. Win. Okey, kita juga ada di Telegram. Di Telegram tuan-tuan boleh search saja RSB Retail Equities Malaysia. Okey. So dalam tu kita juga ada posted info-info yang penting. Info promo ke apa ke, kita from time to time kita memang ada post kat sana. Jadi saya rasa itu saja intro saya yang ringkas ini pada malam ini, sebab menu utama kita ni adalah IPO. Okey, Vin pun dah tak sabar tu nak share yang kita. Jadi kata apa, saya faham tuan-tuan di sini majoritinya adalah future traders, derivative traders. Apa yang kita cuba nak kata apa memberi sikit info, mungkin ada yang tahu, adalah tentang IPO play. IPO play kita khusus buat tuan-tuan main futures, supaya juga kita ada prospek untuk IPO play. Maksudnya kita apply IPO tu untuk khusus main IPO saja. Kita tak nak pegang share tu lama. Boleh pegang, tapi konsep yang kita nak terangkan kepada hari ini adalah potensi first day listing. Maksudnya bila kita mohon first day listing, premium tu yang kita nak. Kita boleh roll balik duit kita, apply yang lain, ataupun tuan-tuan boleh roll balik di dalam trading derivative tuan-tuan lah. So dengan itu, tanpa membuang masa, saya serahkan floor ni kepada speaker kita untuk hari ini, Vin Haziq. Vin, silakan Vin. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Wan untuk introduction yang sangat bermanfaat untuk kita semua. So, untuk siapa yang nak membuka account dengan RSB Investment, nanti boleh klik link yang saya ada send di dalam grup WhatsApp. Dekat situ nanti boleh klik untuk WhatsApp saya teruslah. So, kita teruskan dengan agenda kita, iaitu berkenaan dengan IPO. So, saya Bin Haziq. Buat yang mana belum mengenali, saya merupakan dual license yang menguruskan berkaitan dengan equities dan juga futures. Boleh panggil saya Vin sahaja ya. So, untuk penafian slide saya pada hari ini adalah penafian untuk slide saya ya. BTC mempunyai hak ke atas segala kandungan slide persembahan ini. Sebarang dari slide persembahan ini tidak boleh diguna sama ada secara keseluruhan atau sebahagian tanpa kebenaran bertulis daripada BTC. Slide persembahan ini dianggap sebagai maklumat am sahaja. BTC atau penyampai tidak membuat sebarang jaminan secara tersurat dan tersirat dan tidak memikul sebarang tanggungjawab undang-undang dan tanggungjawab ke atas ketepatan, kelengkapan atau kandungan terkini slide persembahan ini. Anda, you guys, bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua keputusan pelaburan yang dibuat pada setiap masa. Anda nasihatkan untuk merujuk kepada ejen bank, peguam, broker saham, penasihat cukai atau penasihat bebas sebelum mula melabur. Jika anda ada akaun dengan saya, nanti bolehlah minta pendapat juga daripada saya nanti. So, sedikit quotes saya berikan untuk anda. Sebenarnya, tidak membuat apa-apa juga adalah satu keputusan dagangan. Faham tak tuan-tuan? Mana kata kalau kita buka sesuatu chart tu, tak semestinya kita buka-buka, kita akan ada, oh terus buy ni, oh terus sell ni. Tak, kadang-kadang bila kita buka charta tu, kita akan remain neutral sebab kita tak ada nampak setup tu berlaku. So kita nak buat trade, kita tunggu setup. Kalau tak ada apa-apa, tak buat apa-apalah. Itu adalah satu keputusan dagangan juga. Okay. So sebenarnya apa itu saham? Secara asasnya tuan-tuan, apa itu saham? Saham adalah pegangan hak milik sesuatu syarikat dalam bentuk equity. Ataupun apabila anda membeli saham sesuatu syarikat tu, anda secara tak langsung telah menjadi salah seorang pemilik syarikat tersebut.
syarikat ni dia buat bisnes kan. Syarikat buat bisnes. Dalam erti kata lain, contoh anda ada wang lebihan anda. Anda ada wang lebihan tu untuk buat bisnes. Instead of anda buat bisnes sendiri, anda boleh berikan fund tersebut, duit anda tersebut kepada bisnes untuk bisnes tu growkan bisnes lagi. Faham? Kita bagi duit kita tu dekat bisnes untuk bisnes tu expandkan lagi bisnes dia. So bila bisnes lain tu expandkan bisnes dia, dia akan share pulangan balik kat kita dalam bentuk dividen ke, dalam bentuk kenaikan harga saham ke. Itu saham. Kita bagi duit dekat bisnes untuk grow bisnes. Sebab tu orang kata saham adalah perniagaan. Sebab itulah kita bagi duit kat perniagaan untuk buat perniagaan. Itu secara asasnya saham. Faham tak? Dan lain erti kata lain juga, kalau kita beli saham ni sebenarnya, kita dah menjadi salah sebahagian daripada saham tersebut. Kita boleh attend dia orang punya AGM, annual grand meeting, untuk membuat pengundian ke, ataupun maksudnya sebenarnya syarikat tu adalah sebahagian daripada kita lah. Itu saham sebenarnya. Jadi IPO ni, dia kena mengena dengan saham. Apa tu IPO? IPO adalah singkatan bagi Initial Public Offering. Itu IPO. Dalam bahasa Melayu, ianya membawa maksud tawaran permulaan saham syarikat sebelum saham tersebut disenaraikan di Bursa Malaysia. Maksudnya dengan terbukanya milikan saham ni, IPO ni kepada awam, syarikat tu nanti dia akan listed, dia akan tersenarai di dalam Bursa Malaysia, di dalam pasaran. Syarikat ni tak ada lagi dalam Bursa Malaysia. Syarikat ni tak tersenarai lagi. Dia nak tersenarai, dia masuk ke dalam IPO dahulu. Bila dah masuk IPO, lepas tu baru tersenarai dalam Bursa Malaysia. Faham tak? Dia IPO ni sebelum kita boleh beli di dalam market Bursa Malaysia. Sebelum IPO ni macam sebelum market tu ada dalam market, dalam Bursa Malaysia. So kebiasaannya harga-harga IPO ni adalah harga-harga diskaun. So kalau kita dapat beli pada harga diskaun, cantik lah. So, sebab itulah kebanyakan saham-saham sebelum ni yang IPO, dia buka-buka aje boleh terus profit beberapa persen. Ini saya tunjuk contoh previous 5 IPO. Macam mana harga offer dia buka pada hari tu berapa, dia tutup pada hari tu berapa persen. So kita boleh tengok past performance dia macam mana. Dan sebenarnya melabur melalui IPO ni, risikonya agak rendah daripada kita membeli syarikat-syarikat yang dah listed dah di dalam Bursa Malaysia. Dia tak ada teknikal kan tuan? Dia tak ada teknikal. Dia hanya ada kepada fundamental, spekulasi, sentimen, benda tu. Teknikal tak ada lagi. Teknikal baru nak develop. So risikonya agak rendah. Walaupun susah nak dapat. Risiko dia susah nak dapat lah. Bukan risiko. Susahnya tu susah nak dapat. Risiko dia rendah. Susahnya susah nak dapat. Cara nak dapat tu ada cara-cara dia yang mana saya akan rungkaikan sekejap lagi. So untuk next slide. Sebenarnya kenapa syarikat tu nak IPO? Kenapa syarikat tu nak IPO-kan syarikat mereka? Kenapa? Yang pertama, kan saya cakap syarikat kita, saham ni adalah kita memberi duit kita kepada syarikat untuk growkan bisnes. Untuk growkan syarikat dia orang. Jadi syarikat sebenarnya ingin mendapatkan dana daripada pembeli saham mereka untuk expandkan bisnes lah. Dari segi erti kata lain, kenapa syarikat tu nak IPO-kan syarikat dia orang? Biasanya ada matlamat untuk mendapatkan keuntungan dengan lebih banyak. Dengan menambah cawangan ke, modal kerja ke, aset dan sebagainya. Itu sebab itulah dia orang nak IPO. So dia bagikan dekat awam untuk beli share dia orang. Faham? So itu kenapa. Jadi antara persediaan untuk apply IPO, yang pertama sekali nak apply IPO wajib. Benda wajib adalah kena ada akaun CDS. Kalau tuan-tuan dah ada Maybank, maksudnya dah ada simpanan Maybank, dah ada simpanan RHB, dah ada simpanan public. Tapi dalam tu tuan-tuan nak apply IPO kan? Tuan-tuan tak ada CDS, perempuan tak boleh nak membeli IPO tersebut sebab tuan-tuan tak ada CDS. So perkara penting kena sediakan adalah CDS.
Tak kisah tuan-tuan adik bank daripada mana-mana pun, yang penting ada CDS. Dah ada CDS, baru boleh apply IPO. Kemudian, sediakan wang lebihan untuk memohon IPO. Dah ada wang lebihan, mohonlah IPO tersebut. Kalau kita ada banyak cara dah nak mohon IPO, nanti saya akan bagi tahu salah satu cara dia macam mana nak apply. So, kedua adalah sediakan wang lebihan untuk memohon IPO. Kemudian, yang ketiga, sebelum kita apply, contoh dalam sebulan ni ada beberapa IPO yang ada. Kita ada duit banyak ini sahaja. Kita nak apply yang mana? Kita kena kaji prospektus. Kita kena tengok dia nak buat IPO ni untuk buat bisnes apa. Dalam prospektus dia ada detail macam-macam dah. Dia dalam dia nak gunakan modal public ni untuk buat apa, untuk expand dalam bidang apa, dia akan discuss siap-siap dah. So boleh filter yang mana yang macam pelik-pelik tu kita abaikan, yang mana yang macam agak strong tu kita fokus kepada yang itu, kita boleh pulun yang itu untuk apply IPO dia. Lepas tu kemudian untuk yang bumi putera, untuk yang bumi wajib daftar account meeting ni dahulu, kena ada dulu, sebab kalau tak ada account meeting kita tak boleh nak apply menerusi MITI online. This IPO ni, dia ada yang menerusi MITI dahulu, baru pada public. Nanti saya buat graf, saya tunjukkan dalam bentuk graf untuk lebih mudah faham lah. So cuma saya nak highlight ya, daftar akaun MITI dahulu. Sebab approval untuk akaun MITI, kalau tak ada akaun lagi, dia akan ambil masa 5 hari untuk sign up akaun tersebut. Untuk baru nak sign up, dia ambil masa 5 hari. 5 hari bekerja. So kalau macam untuk yang IPO baru-baru ni, untuk siapa yang baru daftar, hari ni tak sempat lah nak apply yang untuk IPO baru-baru ni tu. Sebab dia ambil masa 5 hari. Ada klien saya baru pagi ni dia daftar, alamak tak sempat nak apply IPO yang ada kat dalam meeting baru-baru ni. Sebab dia ambil masa 5 hari bekerja untuk approvekan akaun tersebut. So untuk bumi, boleh register siap-siap lah untuk akaun MITI. And then kemudian untuk apply IPO, kita ada juga financing IPO. Kalau nak tingkatkan peluang dapat IPO menerusi MITI, kita juga ada IPO financing. Kita boleh selitkan IPO financing punya offer letter dalam waktu nak apply tu nanti. Kita boleh apply lah juga sebanyak mana yang kita nak berdasarkan IPO financing yang kita ada. So nanti tendensi untuk kita dapat tu lagi tinggi, lagi cerah lah. Selain daripada IPO financing tu, antara salah satu cara untuk kita tingkatkan peluang lagi, kita buka juga akaun untuk anak beranak kita, untuk ahli keluarga kita, kita apply sekali. So kita punya cabutan undian tu lagi ramai lah, bila lagi ramai, banyak kita apply, lagi tinggi peluang untuk kita dapat tu. Faham? Itu secara asasnya untuk persediaan untuk apply IPO. Dan sebab saya kata perlu sediakan akaun CDS, kita ada offer untuk pembukaan akaun CDS secara percuma. Untuk yang hari ni, partisipan hari ni, kita ada pembukaan akaun CDS secara percuma. Boleh kontak saya. Seluruh ahli keluarga dan juga tuan-tuan yang hadir pada malam ini boleh membuka akaun CDS secara percuma. Just hantar mesej AKM CDS 10 ni kepada saya dan nanti saya akan share langkah-langkah untuk pembukaan akaun saham. Kita ada free gift untuk yang membuka kedua-dua jenis akaun saham. Kita saham syarikat, saham hadapan untuk trade FCPO ke, crude oil ke, gold. So itu sedikit iklan lah. And then kemudian kita akan proceed kepada performance IPO terdahulu. Macam mana performance IPO dahulu? Ini saya share last 5 IPO untuk harga open, close price untuk hari pertama listing. Contoh yang terbaru ni adalah Westland. Offer price dia, which is pada harga IPO dia, IPO tak kisah IPO MITI ke, IPO public ke, dia sama je IPO tu. MITI dengan public sama je harga dia. Waktu harga IPO, dia offer dekat kita RM33 sen sahaja. Pada hari listing tersebut, pada harga listing, dia buka-buka terus 38%. Open price kita terus dah ada profit 15%. Contoh kalau modal kita 1,000, kita dapat dengan value 1,000 contoh. Dah ada dah gross profit 150. Tu kalau buka-buka je tu pada pukul 9 pagi, buka-buka je terus 15%.
Itu baru Westland. Kalau TT Vision, kalau disebutkan kalau punya sedap kan. Okay, contoh kita dapat IPO pada harga 34 sen. Open price pada pagi tu buka-buka je terus dia listing, dia buka pada RM1.49. Terus dia profit 338%. Waktu tu nak jual terus boleh, nak jual separuh boleh, nak hold sebahagian boleh, ikut strategi masing-masing. Dan untuk close price, kalau kita tengok yang dua yang latest ni, Westland Berhad dan Vision, close price pada hari pertama tu tutup pada pukul 5 tu, dia tutup pada 18%. 18% kenaikan lah daripada harga 23 sen ni. 18%, yang ini 276%. Boleh tengok contoh macam kita akan Berhad. Dia offer kita dapat pada harga 68 sen. Open je terus kita dapat ada gross profit 45%. Nak close, tak nak close terpulang. Ikut strategi masing-masing. Nanti saya akan share lah antara 3 strategi yang boleh digunakan untuk IPO ni. Macam mana kita boleh break even, close paruh, break even ke, close semua ke. Ada cara-cara dia. So itu apa-apa pun yang penting kita apply dulu. Dah apply baru kita tahu nak close bila. First apply dulu. Tak apply rugilah. Apply dulu, itu yang penting. Kebanyakan performance untuk IPO yang pas-pas IPO yang ada, buka-buka boleh kata profit lah. Ataupun tuan-tuan nanti boleh tengok kat dalam laman web Bursa Malaysia, boleh tengok performance sebelum ni IPO macam mana. Dia punya buka-bukanya harga berapa dan lain-lain. So kemudian yang ni saya nak tunjuklah cara untuk dapatkan prospektus, laman website dia. Laman website dia kita ada dalam Bursa Malaysia ataupun kita tengok dalam laman website SC, Securities Commission. Ada prospektus dia. Nak tengok dia punya syarikat ni buat apa, nak tengok listing bila, boleh tengok dekat dalam website ini. So kemudian cara nak memohon IPO, kita ada 3 cara lah. Yang pertama sekali, jika syarikat itu ada melalui MITI, kita boleh apply melalui saham MITI online. Yang ni akaun ni untuk Bumi wajib ada dulu register dulu siap-siap untuk persediaan kita pada tahun ini. Ada banyak lagi, 30 IPO akan datang, so register siap-siap supaya tak terlepas untuk apply nanti. Dia nak akaun nak register ni, dia ambil masa dalam 5 hari. Barulah boleh kita nak apply tu nanti. So apply siap-siap, so register siap-siap untuk saham online MITI ni. Okay, kemudian kita juga boleh apply apabila yang ni melalui Bumi. Untuk Bumi dia dalam website MITI ni. Mula-mula sekali. Bumi, website MITI. Dia IPO untuk Bumi dahulu, untuk MITI dahulu. Lepas tu kalau dia lepas ke Bumi ni, dia akan kepada public. Yang waktu dekat public tu, kita boleh apply menerusi RHB Bank. Kita boleh guna RHB Now. Tapi website version kalau guna mobile version, tak ada option tersebut. Option tersebut hanya ada dekat website version RHB Now. Lepas tu Maybank to You, CIMB Click, Public Bank. Dia ikut juga prospektus tu. Kadang-kadang ada syarikat tu tak ada bank ni, ada bank ini sahaja. Nanti kita boleh tengok juga. Kadang-kadang kat Maybank tak ada dekat Public Bank. Tapi kebiasaan Maybank adalah. Apa-apa pun dia TNC, Terms and Condition based on prospektus tersebut. Dia ada tunjuk dekat mana nak boleh apply. Kalau tak ada dekat bank ni, mungkin dekat bank tu ada. Faham ya? Lepas tu selain daripada online banking, kita juga boleh apply menggunakan ATM. Yang tak ada online banking kan, mungkin ada yang takut-takut nak gunakan online banking, kita boleh menggunakan ATM. Gunakan ATM nak apply IPO tu. Gunalah ATM mana? Maybank ke, Public Bank ke, CIMB ke. Kita boleh mohon berapa unit yang kita nak apply. Nanti kita masukkan nombor akaun CDS, lepas tu just apply sahaja. Dan kemudian kalau ada certain bank yang certain bank mungkin dia akan waive kan processing fee tu. Ada juga dia akan kenakan charge sebanyak RM1 untuk process fee tu. Process fee nak mohon. Just RM1 sajalah. So kemudian yang ini yang saya nak share dari segi gambar, ada IPO yang dia offer dekat Bumi dahulu. Lepas tu baru dia offer kat public. Dah offer kat public,
barulah masuk ke dalam bursa market. Ada juga IPO yang dia tak ada dekat MITI. Dia terus kepada public, terus listing dekat bursa market. Okey, contoh ya, IPO ni, dia start dia dekat MITI. Lepas tu dah habis MITI, dia ballot. Dia cabut undi. Siapa yang dekat MITI yang dapat, dia cabut undi. Dah lepas, dah cabut undi, lepas tu tak berapa lama lepas tu akan offer dekat public. Lepas tu cabut undi. Dah dapat apa semua, barulah dia masukkan bursa market. So cabutan undi untuk yang ini ada 2 kali. So kalau Bumi tak manfaatkan yang MITI ni agak rugilah. Sebab dia ada peluang 2 kali. Kalau dia tak dapat dekat MITI, dia boleh apply kat public. Kalau dia dapat kat MITI, nak apply kat public pun boleh, tak ada masalah. Dia boleh apply 2 kali. Faham? So ini MITI ni penting saya nak highlight. So kalau boleh daftar kat MITI, boleh register, boleh apply IPO nanti dalam MITI juga. Faham? Kita boleh apply 2 kali. So kemudian info penting yang saya nak highlight untuk IPO ni, ini benda-benda ni kita boleh dapat, detail-detail ni kita boleh dapat dalam prospektus. Kalau saham tu baru je listing dalam MITI, baru sahaja dia offer dalam MITI, kemungkinan detail-detail ni kita tak tahu lagi lah. Kita tak tahu lagi macam listing ni bila, tak tahu lagi lah. Tapi kalau kebiasaan kalau dah offer dekat public, kita akan tahu bila listing dia, bila ballot dia. Kalau dekat MITI, kita boleh refer website MITI untuk tahu bila dia open untuk application untuk kita start mohon dalam MITI, bila closing dia. Cuma ballot tu kita kena sentiasa keep up to date lah dengan saham MITI online tersebut. Untuk public kita dah tahu siap-siap dah bila ballot, bila closing, bila listing dekat market. So ini tarikh penting untuk kita tahu. So tak adalah nanti kalau kita dapat sesuatu IPO tu, kita terlepas, rupanya dah minggu lepas dia dah listing. Dah terlepas pada harga yang menarik. Faham tak? So bila dah dapat tu jangan lupa bila dia listingnya tu. Untuk kita buat strategi-strategi penjualan pembelian kita. So kemudian antara perkara penting dalam IPO ni adalah status permohonan tersebut berjaya atau tidak. Jika anda memohon melalui MITI, anda perlu keep up to date dengan akaun MITI online tu. Kena login lah ke dalam akaun saham MITI anda dan semak status. Lepas tu kalau dapat, kena ikut beberapa langkah untuk membuat pembayaran. Sebab kalau dalam MITI, kalau kita apply, kita tak bayar dulu tau. Kita just apply sahaja dulu, kita bagi supporting, bagi bank statement dan supporting lain. So kalau dapat, baru kita mula bayar. Kalau menerusi online banking atau ATM, kita dah bayar siap-siap dah. Waktu hari ballot tu, kalau kita tak dapat, dia akan pulangkan duit kita. Kalau dapat, mungkin dia akan hold, dapat separuh ke, mungkin dia akan hold dulu ke, hold dulu, lepas tu kalau yang baki dia akan pulang balik ke. Apa-apa pun kalau tak dapat, dia akan pulang balik tau duit tu, jangan risau. So untuk yang public, kita bayar siap-siap. Kalau MITI ni, kita mohon dulu, dapat baru kita bayar. Tapi benda penting juga kalau kita dapat, kita tak bayar untuk MITI ni, so kita ada tendensi untuk di-ban. Di-ban selama 6 bulan. Saya tunjuk contoh. Saya tunjuk laman website MITI. Saham MITI online. Apa ayat-ayat yang disebut adalah share. Okey, dia bermula daripada 1 Februari ni. Kepada pelabur yang gagal membuat pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan ke atas saham khas Bumi Putra, kalau dapat kalau tak bayar, moratorium selama 6 bulan. Selepasnya selama 6 bulan dah tak boleh apply apa-apalah. So rugi kat situ. Faham? So itu untuk kalau kita dah dapatkan MITI, kita tak ada buat apa-apa. Itu satu benda yang amat-amat berbahaya lah. Kalau nak ni lagi tu, nak mohon lagi tu, selama 6 bulan kita freeze. Faham? Okay, so kemudian
Okey. So kemudian kita nak tahu, okey, dalam prospektus, benda penting yang kita nak tahu juga adalah berkenaan dengan kenapa syarikat tu nak menuju ke IPO. Benda details ni kita boleh dapat di dalam prospektus So bila nanti ada contoh dalam sebulan tu ada banyak-banyak IPO. Macam mana kita nak pilih? Salah satu benda yang kita boleh filter, kita filterlah menerusi dengan apa tujuan-tujuan dia nak ke IPO ni. Kita tengoklah mana potensi yang terbaik. Antara banyak-banyak IPO yang ada kan, kita ada bajet banyak ni je. Dalam sebulan tu ini je yang kita boleh apply kan. Kita boleh tengok, ini salah satu benda kita boleh tengok. Dia nak buat apa untuk bisnes tu. Dia nak buat apa. Kita boleh tengoklah. Dia nak bayar hanya setakat nak bayar dia punya pinjaman je ke, ataupun dia nak buat kembangkan bisnes dekat sekian-sekian, kat situ sini. Kita boleh tengoklah, bandingkan prospektus A, prospektus B, prospektus C, mana yang lagi terbaik untuk kita pumpkan duit tu. Faham? So itu tujuan syarikat menuju IPO kita boleh dapat melalui prospektus. So kemudian, kemudian ni soalan-soalan yang untuk pembukaan akaun Saya ada akaun simpanan dekat Maybank. Saya ada akaun simpanan dekat Public Bank. Boleh ke saya nak buka akaun saham dengan RHB Investment untuk apply IPO dan beli share? Jawapannya boleh. Tak kisah tuan-tuan ada akaun simpanan dekat mana-mana sekalipun, kalau nak membeli IPO ataupun nak membuka akaun trading untuk membeli saham dengan RHB Investment, boleh sahaja, tak ada masalah. So nanti akaun bank tuan, kita akan gunakan akaun bantuan hanya untuk ni lah, untuk membuat dividen, e-dividen. Kalau ada dividen, beli share ada dividen, masuklah ke dalam akaun bank, Maybank tuan ke, bank public ke. Trading nak beli saham, boleh menggunakan RHB Investment. Ni faham? Ni untuk yang CDS lah. Yang mana-mana yang kata, saya hanya ada saving Maybank, nak buka investment punya trading, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. So nanti kalau nak buka, boleh sahaja buka ya. So kemudian, berapa unit nak beli IPO? Berapa unit nak beli IPO ni subjektif sebenarnya. Tapi saya nak bagi sedikit trik lah. Sedikit trik untuk nak beli IPO ni macam mana. Minimum nak beli saham adalah gandaan 100 unit. Gandaan 100 unit. Bukan RM100, dia 100 unit. Sebagai contoh, saham Bin Haziq Berhad, dia offer price dia pada harga 77 sen. Dia offer pada harga 77 sen. Saya nak beli 10,000 unit. Jumlah kos dia berapa sebenarnya? Jumlah kos adalah berapa unit kita nak beli tu darab dengan harga yang Bin Haziq Berhad offer, which is 77 sen. So sebenarnya kos kita sebenarnya adalah 7,700. Lagi untuk IPO ni sebenarnya lagi banyak bilangan unit yang dipohon, lagi tinggi peluang untuk dapat IPO. Nanti kita akan tengok table sebelum ni punya ballot, macam mana unit tu, bilangan unit ni boleh membezakan peluang untuk dapat percentage untuk dapat IPO tersebut. Bilangan unit ni ada beza. Nanti saya akan sedikit trik untuk tengok timetable tersebut. And then bagi saham IPO yang ditawarkan menerusi MITI, iaitu untuk bumi kan, anda boleh tingkatkan peluang untuk dapat IPO menerusi MITI ni dengan financing IPO MITI. Boleh selitkan satu offer letter tu nanti, kalau dapat nanti, maksudnya offer letter tu boleh tingkatkan lagi peluang untuk anda dapat. Apa-apa nak tanya lebih lanjut berkaitan financing IPO untuk MITI, boleh WhatsApp saya nanti untuk pertanyaan lanjut ya. Okey, yang ini semak balloting success rate untuk tahu potensi maksima unit ingin dipohon. Dia ballot, dia setiap contoh, yang ini untuk bumi, yang ini contoh Westfire Holdings Bar, ni sebagai contoh ya. Dia ada offer untuk bumi, dia ada juga offer untuk bumi. Lepas tu dia ada offer untuk public. Nampak kerja saya ni, sekejap saya buat kerja. Dia ada offer untuk bumi, dia juga ada offer untuk public. So kalau yang mana yang bumi, boleh apply dulu kat sini, lepas tu dia akan ballot. Cabut undi kat sini bumi, dah lepas. Dia dapat, lepas tu nak apply lagi kat public, boleh. Dia berada dekat ni, dia masuk contoh dia beli pada, yang ni rate of sale ni unit ya. Unit
4,000 unit ke 5,900 unit, 6,000 unit, 10,900 unit. Julat antara tu. Kalau dia apply antara between this one, total number of application ni, berapa ramai orang yang apply. Kalau dia apply antara this one adalah orang yang apply unit tu sebanyak 900 orang. Number yang berjaya 67 orang. Persentage keberjayaan dia 74.4%. This one success rate dia. Okey, contoh. Saya nak bagi contoh mudah. Kejap Okey, benda analogi mudah adalah semua yang di-apply ni adalah satu bowl. Kita anggap contoh macam this one 11,000 ke 9,900 unit ni adalah satu bowl. Satu bowl yang pertama. So satu bowl yang pertama ni ada 772 orang yang memohon. So kalau kita mohon, kita adalah satu daripada 772 orang ni. Macam mana nak tingkatkan lagi peluang? Kita boleh ajak family member kita yang lain untuk mohon juga. So kita adalah 2 daripada 772 orang. Ini contohlah. Saya contoh mudah dia. Contoh-contoh lain saya akan share sekejap lagi. Okey, lepas tu bol yang kedua adalah antara 20,000 ke 49,900. Dia probability. Kita boleh tengok kat sini kalau kita apply 20,000 ke 49,900 unit ni, probability untuk chances kita adalah 15%.92. Kalau kita apply tinggi sikit, kita ada dalam 47,700 unit. Apa kata kita tambah sedikit lagi unit untuk tingkatkan lagi peluang kita. Daripada instead of this level, this bowl yang kat sini, bowl yang 20,000 ke 49,000 unit yang mana hanya 15.92% sahaja probability untuk kita dapat, kita tambah sedikit sahaja lagi, at least ngam-ngam lah kepada 50,000 unit, kita boleh dapat 17.21% chances rate. So kita tinggikan lagi peluang untuk kita dapat. Itu salah satu cara je. Ataupun secara mudahnya saya bagi contoh analogi dia. Contoh untuk share ni, issue price dia adalah 23 sen. Issue price dia adalah 23 sen. Modal kat tangan untuk kita apply adalah 10,000. Kita ada duit sama 10,000. Berapa unit kita nak apply ni? Berapa unit kita nak apply bersamaan dengan modal kita ni 10,000 ni kita bahagilah dengan issue price. Iaitu kita dapat dalam kita bundarkan kita dapat 43,400 unit. 43,400 unit. 43,400 unit ni dalam julat mana? Kita tengok 43,400 unit ni berada di dalam julat 20,000 ke 49,900. Di dalam julat ini. Di dalam julat ini berapa success rate dia? Success rate dia adalah 15.92%. Kalau kita tambah sedikit saja lagi, kita boleh tingkatkan peluang kepada 17.21%. Kita tambah sikit je lagi. Berapa nak tambahkan sikit lagi tu untuk dapatkan at least 50,000 unit ni. So kita kira lah. Minimum perlu tambah adalah 50,000 unit ni tertolak dengan 43,400 unit ni tadi. So sebenarnya kita nak tambah lagi 6,600 unit sahaja untuk tingkatkan success rate daripada 15.92% kepada 17.21%. So berapa ni? Kita daratlah balik. 6,600 darat dengan 0.23 which is 1,518. Tambah 1,518 ni sahaja dah boleh meningkatkan sebanyak berapa persen? Sebanyak berapa persen ni? Boleh kata 6, 17 pernah. Dekat-dekat 2% lah. Dekat-dekat 2%. Untuk dia punya chances tu. 1 point something persen lah. So agak tinggi untuk success rate tersebut. So kemudian salah satu cara yang lain, contoh kita nak apply ni 43,000 unit. 43,400 which is dalam julat ini. Yang ini kalau kita tengok ada 710 applicant lah. Kalau kita apply 43,400 ni, kita adalah satu daripada 710 ni. Kalau kita ada dua, contoh ada family member yang lain, kita bahagikan kepada dua. Satu apply 20,000, satu apply 23,000. Kita adalah dua daripada 710 orang ni. Faham tak yang saya cuba sampaikan ni? Dia masih lagi dalam julat yang sama, tapi number applicant ni dah menjadi dua orang daripada seorang tadi tu. So macam tu lebih kurang. Kita nak meningkatkan chances untuk kita dapatkan IPO tersebut. Chances itu salah satu cara yang lain lah. Ataupun cara yang kita boleh follow cara yang pertama tadi,
cara yang sekarang ni, yang kita unit tambahan ni, ataupun cara yang tadi kita bahagi kepada 2. Janji dalam jumlah yang sama. Kalau rendah lagi, rendah sedikitlah potensinya. Okay, faham So kemudian sedikit tips untuk Bumi ini saya ada highlight tadi tu. Anda sebenarnya boleh apply kat IPO MITI dan juga semasa IPO public. So anda beruntung sebenarnya sebab anda boleh cabut 2 kali undi. Jika tak dapat dekat MITI, boleh cuba dapatkan dekat public. Jadi manfaatkan keistimewaan yang anda ada. Tapi ingat jika apply dekat MITI, jika anda dapat dan tapi anda reject. Jika anda dapat tapi anda reject dan tidak membuat bayaran. Ini ayat berabur sikit. Jika anda dapat tapi anda reject dan tak membuat pembayaran, maka anda akan di-ban untuk mohon. Di-ban selama 6 bulan. Agak lama jugalah. Kalau berterusan tak ni, tak tahulah, mungkin ban selamanya ke, tak tahu. So kalau dapat, boleh ambil sedikit sahaja. I mean boleh ambil a portion lah, boleh ambil a portion daripada apa yang dapat tu nanti. Kita ada, bukannya kalau kita dapat tu nanti kita kena wajib ambil semua. Kita boleh juga ambil a portion daripada apa yang kita dapat untuk saham MITI tu. Janji jangan reject saja. Jangan tak bayar. Yang tak bayar langsung. Itu so itu untuk MITI, saham MITI. So untuk Bumi boleh apply kat MITI, boleh apply dekat public. So kemudian untuk strategi IPO, kita ada 3 strategi lah. Kita ada 3 strategi. Mungkin bila kita dapat tu nanti, bila kita dapat IPO tu nanti, kita boleh jual terus pada harga open price. Jual terus semua pada harga open price. Atau strategi kedua, bila kita dapat tu nanti, kita boleh jual sebahagian. Lepas tu sebahagian lagi tu kita buat break even pada harga open price. Tengoklah waktu tu berapa limit up, limit down price dia macam mana kan. Kita boleh buat break even pada harga offer price kita tu. So kalau dia nak pergi naik lagi-lagi, tak kisahlah, janji kita dah ke break even dan juga kita dah take profit dah sebahagian. Ataupun kita nak hold semua sekali. Itu terpulang. Itu terpulang kepada strategi masing-masing. Cuma kita nak tengok first day listing ni pun sahaja dah boleh mendapatkan keuntungan. Yang mana jenis kaki-kaki IPO, diorang faham lah. Biasanya kalau IPO ni nak kena buat apa? Ikutlah, nak hold separuh ke, nak hold semua ke, nak jual semua ke, nak jual sebahagian, break even sebahagian ke, boleh. Nak mudah, cuba kaji last 5 IPO ke last 50 IPO sebelum ni macam mana. Tengok performance untuk hari pertama dia tu. Biasanya boleh buat duit. Nanti boleh try tengok-tengok. Ini saya bagi contoh ni hanya last 5 sahajalah. Boleh tengok last 10, last 20. Benda-benda tu boleh tengok di dalam laman website Bursa Malaysia. Nanti boleh tengok dekat bahagian IPO. Nanti kan ada dia punya previous IPO. Dia akan ada tunjuk dalam tu. Okay. So untuk IPO basically dia simple sahaja IPO ni. Yang susahnya nak dapat. IPO ni sebenarnya dia simple saja. Yang susahnya tu nak dapat. Nak dapat tu salah satu strategi yang macam saya share tadi lah. Tengok dekat ballot date, ballot result contoh ballot table. Tengok dia punya berapa unit kita nak apply tu. Lagi banyak kita apply, lagi tinggi peluang. Itu sahaja. Lepas tu strategi-strategi yang nak jual tu apa semua ni, itu terpulang. Ikut kepercayaan masing-masing. Sebab dia untuk IPO ni dia tak ada technical lagi. Technical tu dia baru nak develop. So itu mudah sajalah sebenarnya untuk technical dia ni. Dia tak ada sesusah seperti kita nak mencari entry point untuk saham yang dah listed dekat dalam Bursa Malaysia. Jadi untuk sesi kita pada malam ni, itu sahaja sesi perkongsian saya berkenaan dengan IPO. Dia tak ada banyak sangat, dia tak susah sangat IPO ni, dia simple sahaja. Cuma cara nak apply dekat MITI tu mungkin agak sedikit complicated. Yang itu kita akan buat next class untuk klien-klien saya nanti. So kalau berminat untuk join sesi sharing saya nanti, kita boleh buka account
dan saya akan tunjukkan cara-cara nak apply menggunakan MITI. Dia tak adalah susah juga. Dia mudah aja. Cuma mungkin ada yang perlukan sedikit guidance yang lebih. So kita boleh discuss lah nanti. Dan untuk dapatkan peluang yang lebih tinggi dalam saham IPO MITI ni, kita boleh gunakan IPO financing MITI untuk tingkatkan lagi peluang untuk kita dapat saham IPO tersebut. Kita apply banyak ni, kita masukkan kita punya supporting IPO financing tu, tendensi untuk dapat tu kukuh. Sebab apa? Dia tahu okey ini ada duit untuk membeli IPO tersebut. Sebab MITI ni kita tak bayar dulu. Kita apply dulu, kita bagi supporting. Dia rasa macam ngam, dia bagilah. Gitu. So apa-apa boleh WhatsApp saya. Link untuk pembukaan akaun kita ada sertakan di dalam grup WhatsApp. Ada apa-apa sebarang persoalan yang ingin ditanyakan tak? Kejap ya, saya tengok balik dekat chat. Ada apa-apa boleh buka chat lah, buka chat ataupun buka mic. Nanti boleh chat dan bertanyakan soalan. Saya ada record untuk IPO sejak 2019. Open pada premium kan cuma sikit. Dalam 20 tahun ni hanya Senheng yang agak ceritakan. Lain-lain semua ada premium ya. Selain boleh kata kebanyakan IPO ni dah harga diskaun lah. Cuma waktu hari tu Senheng agak mengecewakan sedikit. Ajak ahli keluarga lain tu Miss, dia akan dapat IPO tu kan, bukan kita. Ajak ahli keluarga yang lain tu Miss, betul, keluarga kita tu yang akan dapat. Kalau kita ada adik-beradik apa semua, adik-beradik kita tu lah yang dapat. Kalau wife tu lah yang dapat. Kalau kita apply dekat nama kita yang dapat. Cuma nak dapat, kalau dah ahli keluarga tu, faham lah macam mana kita nak sharing tu. Kat mana kita nak check julat ni sebelum apply. Kat mana kita nak check julat ni, kita boleh tengok dekat laman website Trico. Boleh kat laman website Trico waktu ballot day. Julat ni akan keluar betul, julat yang table saya tunjuk tu dia akan keluar setelah ballot tu berlaku. Dan kita hanya guna sebagai guide sahajalah. Dia punya percentage tu sama. Cuma yang berbeza bilangan orang yang apply. Bilangan orang yang apply tu yang berbeza. Percentage sukses tu sama. Cuma bilangan tu saja yang berbeza. Maksudnya kita yang pegang SCC CDS orang lain. Bukan kita yang pegang SCC CDS orang lain. Maksudnya orang tu apply sendirilah. Cuma kita ahli keluarga kita kan, kita faham lah macam mana nanti kalau kita bagi duit kat dia apa semua. So kemudian setiap CDS akan hanya diberikan mohon sekali sahaja tuan. Contoh juga kita mohon 2 kali. Betul, kita setiap CDS hanya boleh mohon sekali sahaja. Okay, apa free gift buka CDS. Okay, kalau free gift buka CDS, kita ada free gift payung lah untuk yang buka CDS dan juga buka account futures. Harga IPO dan MITI public sama atau berubah ya? Harga IPO sama. Harga IPO pada MITI sama dengan public. Harga IPO untuk MITI dengan public sama. Dia tak ada berubah. Dia sama sahaja. Okay, untuk buat financing IPO ni. Okay, untuk buat financing IPO, dia seperti macam kita buat pinjaman lah. Kita akan ada perlukan bank statement 6 bulan, slip gaji 6 bulan. Lepas tu kita akan tengok kewangan-kewangan tuan macam mana. Lepas tu kalau lulus apa semua, kita akan contact tuan. Contact tuan, ni dah lulus. So nanti akan ada next step dia lah. Next step dia macam kena sign borang. Lepas tu sign borang, lepas tu kita hantar permohonan, dah lulus nanti dia akan contact tuan. Dah lulus, so nanti bila nak apply IPO melalui MITI tu nanti kita akan ada satu borang tu untuk kita bagi kat tuan untuk tuan kepel kat nanti waktu permohonan. And then tak semua saham dekat MITI, IPO MITI yang boleh difinancekan.
Ada juga yang tak boleh difinancekan. Jadi sebelum memohon, bila dah ada financing IPO tu nanti, bila kita nak mohon tu, tanya dulu dealer, saham ni boleh difinancekan tak? So nanti kalau kita apply, tak adalah dia tak boleh finance nanti kan. Dia tak semua tau, dia tak semua yang dia boleh difinancekan. Ada beberapa saham, contoh kalau ada juga saham yang tak boleh difinancekan. Apa-apa sebelum selitkan sekali dengan sebelum mohon tu, tanya dulu dealer untuk diorang confirmkan. Diorang confirmkan boleh tak difinancekan untuk IPO tersebut. Dia tak semua tau. Dia ada selektif juga untuk financing tu. Tuan kat mana dapat jadual julat tadi? Jadual julat tadi saya dekat Trico, dekat nama website Trico bila dah ballot nanti, bila dah ballot day. Sekarang memang tak nampak lagi. Contoh tunggu ballot day untuk yang cloud nanti tu. Should be ada lah. Salam tuan office kat mana? Saya office dekat branch Teluk Intan. RSB Investment branch Teluk Intan. Biasa berapa lama kita dapat tahu berjaya dapat IPO selepas apply? Dia kalau dalam meeting ni takes dalam months jugalah, berapa bulan. Kita akan sentiasa untuk dalam meeting kita kena sentiasa tengok balik dekat laman website meeting tu untuk tengok kita punya status. Kadang dia akan tunjuklah kalau dalam public kita boleh tahu dah hari ballot tu, kita tahu lah dah kalau duit tu dipulangkan. Tak dapat lah, mungkin dia hold, mungkin ada beberapa yang kita dapat, mungkin separuh saja kita dapat. Kalau dalam meeting ni kita kena sentiasa check dekat laman website dia, lepas kita mohon kita kena check, kena sentiasa up to date, jangan terlepas pandang waktu hari nak buat pembayaran tu. Kalau buka CDS direct di investment bank dapat juga ke IPO ni atau kena icap randomizer baru dapat macam dividen. Kalau buka CDS direct di investment bank, direct ni boleh dapat juga ke IPO ni atau kena register under randomizer baru dapat macam dividen. Dia dividen ni lain. Macam mana nak cakap Saya tak faham dengan soalan Tuan Izzat Yusri. Dia sebenarnya IPO ni tak tahu lagi dia bagi dividen ke tak. Saya tak faham lah. Tak apa. Kita proceed ke next soalan. Broker fee macam mana tuan? Okay, broker fee untuk RSB Investment dia serendah RM12 dan juga 0.48% untuk online punya transaction, untuk online punya transaction lah. Kalau offline dia serendah 0.6%. Kalau online dia murah, less 30% which is 0.48%. Broker fee, itu broker fee. 0. Saya tersilap. 0.42. 0.42%. 0.42% online. Saya tersilap. Tersilap. Dia serendah RM12 atau 0.42%. Which one is higher? Apa-apa nanti just boleh contact saya di dalam WhatsApp. Kita ada pembukaan akaun secara percuma. Untuk sesi kita pada malam ini. Okay, ada apa sebarang persoalan lain? Boleh buka mic, jangan risau. Okay, I think jika tiada, kita akhiri sesi kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak untuk semua partisipan yang hadir. Ada apa-apa persoalan lain, sudi-sudi bertanya dan jangan risau, nanti saya akan reply pertanyaan anda jika anda WhatsApp saya nantilah. Okay. Thank you semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum.